Hai, apa kabar semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Baiklah, pertama sekali marilah kita bersama-sama memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kerana kita dapat berjumpa walaupun secara maya, secara dalam talian dalam kelas santai UASA pada malam ini bersamaan 13 Disember 2023. Baiklah, seterusnya saya juga nak mengambil ruang dan kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada adik-adik ataupun anak-anak murid sekalian, rakan-rakan guru dan juga mungkin ada dalam kalangan ibu bapa yang turut serta dalam kelas pada malam ini. Jadi jutaan terima kasih saya ucapkan kepada anda semua. Baiklah, jadi seperti biasa saya dengan beberapa orang guru akan membantu untuk berkongsi apa yang kami ada supaya kami bersama-sama bekerjasama membantu adik-adik sekalian untuk menghadapi UASA pada Januari nanti. Baik, jadi UASA mungkin akan diadakan dalam minggu kedua ataupun minggu ketiga di sekolah masing-masing. Jadi sangat penting kerana UASA ni terutamanya untuk murid-murid tahun 6 memang sangat penting, terutama dari kalangan SJK, SJKC ataupun SJKT yang mana akan menentukan adakah mereka akan tersenarai ke kelas peralihan ataupun ke tingkatan 1. Jadi memang penting. Jadi saya harap dengan perkongsian ni sedikit sebanyak dapat membantu adik-adik sekalian untuk mendapat markah yang lebih baik. Baiklah, jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya akan share ataupun kongsikan skrin terlebih dahulu. Sebentar ya. Baiklah, saya harap anda semua boleh nampak paparan skrin yang telah saya kongsikan. Baiklah, ini merupakan nama saya dan juga saya masih berkhidmat di sekolah yang sama iaitu SJKC Bachang, Negeri Perkongsian Santai bagi kelas UASA Bahasa Melayu Sekolah Rendah bagi siri ataupun kali yang ke-6. Baik, seterusnya ini merupakan beberapa perkara penting yang sepatutnya anda cakna dan beri perhatian. Jadi mungkin saya tak terangkan lagi secara terperinci kerana setiap kali kelas sebelum ini telah pun saya terangkan. Jadi anda bolehlah baca, jika ada sebarang pertanyaan ataupun persoalan bolehlah ditanya, dikemukakan dalam ruangan komen ataupun dalam grup Telegram UASA. Baik, cuma di sini saya nak tekankan masih terdapat murid-murid yang mungkin mereka katakan mereka belajar dari pusat tuition. Iaitu saya lihat jawapan yang mereka buat untuk bahagian C masih tidak ada pengenalan dan juga kesimpulan ataupun penutup. Jadi di sini saya nak tegaskan kepada anda semua yang bersama-sama saya pada malam ini, tolong pastikan walaupun hanya satu perenggan tetapi mesti mempunyai pengenalan, isi dan juga penutup ataupun kesimpulan. Baik, pengenalan tu agak ringkas dan mudah tetapi saya lihat masih terdapat murid terus tulis antara manfaatnya ialah, antara faedahnya ialah apa. Jadi di situ akan menjejaskan markah anda. Jadi tolong kalau ada dalam kalangan guru juga yang masih berbuat sedemikian, tolonglah ubah. Kita biasakan yang betul, kita betulkan yang biasa. Baik. Ini saya akan fokuskan pada bahagian C saja. Jika ada kesempatan nanti barulah kita akan buat bahagian A ataupun bahagian B. Baik, seterusnya. Sebelum saya terlupa, untuk soalan bahagian B iaitu respon kritis untuk soalan 5 markah, anda boleh juga menonton di video-video yang telah saya hasilkan. Kalau tak silap saya pada bulan Januari yang lepas. Jadi pergi ke channel saya, channel YouTube Cikgu Syidi, boleh carilah soalan bahagian B UASA. Baik, ini soalannya. Gambar di sebelah, sepatutnya gambar di bawah lah. Tetapi dalam paparan slide ini saya tukarlah di sebelah. Menunjukkan tentang aktiviti berkebun. Baik, jadi tulis pendapat kamu tentang kebaikan-kebaikan daripada aktiviti berkebun. Jawapan kamu hendaklah dalam satu perenggan. Panjangnya jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Baik, jadi di sini setiap ayat ni dah ada maklumat Ayat yang pertama di atas tu, itulah pengenalan. Adik-adik jangan susah hati.
walaupun kata kena ada pengenalan, ambillah ayat ini sebagai pengenalan. Tetapi cuma tukar je lah. Gambar tersebut, di sebelah tu buang, di bawah tu buang, gantikan dengan tersebut, menunjukkan tentang aktiviti berkebun. Kan dah ada pengenalan, pendahuluan, dah lengkap di situ. Jadi salin saja di situ. Jangan nak pening, nak risau, nak fikirkan lagi Di situ dah ada. Tolong tulis pengenalan. Baik, kemudian ayat seterusnya, pendapat kamu tentang kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan tu tolong bulatkan atau menggariskan. Ataupun highlightkan lah. Tak kisahlah macam mana pun Yang penting di situlah, itulah kata kuncinya. Yang mana isi kamu nanti mesti berkaitan dengan kebaikan. Kebaikan apa? Aktiviti berkebun. Kemudian kena faham juga apa itu berkebun. Berkebun tu mestilah berkaitan dengan penanaman pokok ataupun pokok bunga ke, pokok buah-buahan ke, tak kisahlah. Tetapi mesti berkaitan dengan penanaman pokok. Baik. Kemudian satu perenggan. Kena ingat tu satu perenggan. Cuma diingatkan, tak kisah. Ayat pertama, perkataan pertama kamu nak letak 2 jari. Boleh? Tak nak letak 2 jari, nak rapatkan dari tepi pun boleh dibenarkan. Kemudian panjang jawapan 50. 50 ni saya sudah cuba untuk beberapa soalan. Memang isi hanya 3 saja. 3 pun memang kadang-kadang sudah menghampiri ataupun mencecah 50 patah perkataan. Mungkin boleh tambahlah 4 isi. 4 itu pun mungkin ada bahagian isi yang kena pendekkan. Memang bila ditambah pengenalan, isi dan juga kesimpulan, memang akan mencecah 50. Ada silat-silat lebih 50. Mungkin 53, 55. Setakat 55 masih diterima ataupun masih okey Baik, seterusnya. Ini gambar berkebun lah, tak kisahlah gambar apa pun. Yang penting bila anda lihat gambar, anda faham itu aktiviti berkebun yang berkaitan dengan penanaman pokok. Pokok apa? Mungkin sayur ke, buah-buahan ke, tak kisahlah. Baik, seterusnya. Langkah yang pertama. Langkah pertama ni penting penting. Murid kena baca banyak kali soalan. Tolonglah baca berulang kali. Berapa kali saya tak tetapkan. Tetapi bacalah sehingga anda faham Baik. Kemudian untuk apa? Untuk kenal pasti tema dan juga kata kunci seperti yang saya jelaskan tadilah. Setiap ayat tu ada maklumat tersendiri. Jadi kata kuncinya apa tadi? Kata kuncinya kita tengok balik, kebaikan-kebaikan. Aktiviti berkebun, itu temanya Baik, ini aktiviti berkebun, tema kebaikannya ialah kata kunci. Kata kunci pun banyak kena faham manfaat, faedah, kepentingan, kebaikan, lebih kurang sama maksud. Kemudian ada ciri-ciri, cara-cara, langkah-langkah, kesan-kesan, faktor-faktor. Pun itu dikira sebagai kata kunci. Kena faham terlebih dahulu. Kata kunci itu nak apa? Baru anda boleh cari isi. Baik, seterusnya. Langkah yang kedua. Murid mencatat isi. Memang tak dinafikan. Bahagian inilah bahagian yang paling sukar untuk murid-murid menulis jawapan bahagian C. Tetapi tolong. Saya yakin anda boleh buat kalau anda betul-betul ikut seperti yang saya jelaskan. Dan saya ingatkan untuk soalan 5 markah bahagian B, 5 markah bahagian B tu yang pada pendapat kamu ataupun sebagai seorang rakan baik kena buat apa tu, itu saya syorkan 2 isi saja sebab dia nak 30 patah perkataan. Untuk bahagian C ni 50 patah perkataan boleh bagi 3 atau 4 isi. Okey, kemudian cuma diingatkan untuk bahagian C, ada isi tetapi tak perlu huraian. Untuk bahagian D, 3 isi ataupun 4 isi tetapi ada huraian. Itu perbezaan setiap bahagian. Baik. Jadi dalam maklumat ini yang saya dapat keluarkan idea, yang pertama isinya menyihatkan tubuh badan, menjimatkan wang perbelanjaan dapur, kemudian hubungan kekeluargaan dapat dipererat. Ini contoh. Kalau anda dapat cari isi yang lain pun boleh, tak jadi masalah. Tetapi mesti berkaitan dengan tema dan juga kata kunci. Baik, seterusnya langkah yang ketiga. Menulis pengenalan. Pengenalan seperti yang saya cakap tadilah. Tak perlu pening, tak perlu risau. Ambil saja daripada soalan ayat pertama. Kan dah lengkap. Cuma tukarlah. Gambar di bawah tu tukar. Di bawah tu gantikan dengan tersebut. Menunjukkan aktiviti berkebun. Kau nak tukar sikit. Aktiviti berkebun mempunyai banyak kebaikan pun boleh, tak jadi masalah Baik, seterusnya langkah yang keempat, iaitu langkah keempat menulis apa? Menulis ayat arahan ataupun AA dan juga isi yang pertama ataupun isi 1 lah. Baik, contoh antara
kebaikannya. Kalau tak nak tulis antara kebaikan-kebaikannya pun boleh. Ialah kita dapat menyihatkan tubuh badan kerana berkebun dapat mengeluarkan peluh. Di situ saya letakkan ayat majmuk ada penggunaan kata hubung kerana. Tak ada huraian pun. Hanya satu ayat untuk isi satu. Baik, seterusnya langkah yang kelima, isi dua dan isi yang ketiga, dan mesti ada penanda wacana. Penanda wacana sebagai penyambung setiap ayat supaya nampak ada kesinambungan antara ayat demi ayat. Baik. Di samping itu, kita dapat menjimatkan wang perbelanjaan dapur kerana tidak perlu membeli sayur di pasar tani. Kemudian isi 3 juga mesti ada penanda wacana. Kalau nak guna penanda wacana lain pun boleh, tak jadi masalah. Cuma saya syorkan bagi memudahkan anda, ingatlah 2 ataupun 3 saja. Jadi anda boleh pusing. Gunalah 3 penanda wacana yang anda hafal ataupun ingat tersebut. Baik, seterusnya, hubungan kekeluargaan dapat erat ketika berkebun. Jadi lengkap pengenalan dan juga isi kita dah lengkap sebenarnya, dah lengkap. Baik, seterusnya langkah yang terakhir, langkah ke-6, kesimpulan. Kesimpulan ini juga merupakan satu bahagian yang agak sukar untuk murid buat. Tetapi saya yakin kalau anda faham soalan, anda faham tema, anda dapat buat dengan baik. Baik. Jadi dalam kesimpulan ini sebenarnya terdiri daripada 2 ayat ayat cadangan dan juga ayat harapan. Baik, ayat cadangan ni dia kena ada kata bantu seperti perlulah, haruslah, wajarlah, patutlah, mestilah. Dah banyak lagi lah kalau ada Ayat harapan pula ada kata hubung pancangan, keterangan harapan seperti agar, supaya ataupun semoga. Baik, di sini saya bagi contoh kesimpulan yang telah saya buat. Kesimpulannya, aktiviti berkebun wajarlah dibudayakan. Wajarlah dibudayakan, itu ayat cadangan. Agar, penggunaan kata hubung pancangan keterangan harapan. Kawasan terbiar dapat dimanfaatkan ataupun nak tulis agar apa? Agar kita dapat menanam ataupun dapat memastikan ekonomi keluarga lebih baik pun tak jadi masalah. Yang penting anda dapat bina ataupun hasilkan ayat harapan tu dengan baik bagi melengkapkan bahagian kesimpulan anda. Baiklah. Ini jawapan lengkap. Anda boleh lihat, boleh baca dan cuba kira. Kalau dalam jawapan nanti, janganlah tulis ni kurungan AA, kemudian ayat cadangan, ayat harapan, tak perlulah. Di sini sebagai panduan saja. Baik, ini yang saya maksudkan. Perkataan pertama kalau nak jarakkan seperti ini pun boleh. Kalau nak rapatkan dari tepi ni pun boleh. Yang penting mesti nampak satu perenggan saja. Satu perenggan tetapi ada 3 perkara ataupun 3 bahagian. Pengenalan, isi dan juga kesimpulan ataupun penutup. Baiklah, ini deskripsi permakahan. Sama saja, saya rasa tak perlu lagi nak jelaskan ataupun terangkan secara lebih terperinci. Cuma kalau ada persoalan boleh tanyalah, tak jadi masalah, saya akan cuba jawab. Yang mana yang tak mampu jawab, saya akan rujuk kepada orang yang lebih pakar. Baik, ini beberapa soalan lazim lah. Soalan lazim yang mungkin menjadi persoalan anda, boleh juga baca. Baik, saya rasa setakat itu saja dulu perkongsian saya untuk kali ini. Saya harap anda semua gunalah masa cuti sekolah nanti selama hampir lebih kurang 17 hari ataupun 2 minggu. Gunalah dengan sebaik mungkin. Kerana apa? Naik sekolah, buka je sekolah akan bermula. Saya rasa ada sekolah yang akan buat minggu pertama dengan subjek elektif seperti RBT, PJ, PK, lagi apa lagi? Agama. Saya rasa subjek-subjek lain macam BM, BI, BC, sejarah kalau tak silap, sains, matematik mungkin akan dibuat pada minggu kedua ataupun minggu ketiga. Jadi gunalah masa cuti nanti, tolong jangan buang masa, guna dengan sebaik mungkin. Kerana masa itu sangat penting untuk memastikan anda betul-betul menguasai bagaimana cara nak menjawab soalan UASA. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang sudi sertai pada malam ini. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam dan selamat bercuti. Bye-bye. 유난히도 유난히 너를 생각 이런 기분 설명할 수 없어 원래 이 맘
좋아해요 해도 좋는데 yeah